Al-Kisah adalah diceritakan pada zaman Kesultanan Brunei yang dipimpin oleh seorang sultan yang adil dan bijaksana. Maka berbahagialah rakyat-rakyat di bawah tampuk pemerintahan sultan tersebut. Dan pada satu hari datanglah seorang dengan terlalulah amat kesusahan rupanya, asal dari Saribas. Maka bertanyalah sultan kepadanya, "Apakah hajatmu datang kemari?" "Hamba datang kemari kerana tempat hamba ditimpa musibah dan ingin meminta bantuan daripada pihak tuan agar menghantar pahlawan yang gagah perkasa untuk menangkap lanun-lanun durjana itu." "Baiklah, pulanglah dulu. Beta akan selesaikan masalah tersebut secepat mungkin." "Siapakah hulu balang yang layak untuk dihantar ke Saribas?" "Kadir, Tenggung Kadir." "Baiklah, Patik menurut perintah." Sebelum keberangkatan Temenggung Kadir, Sultan Brunei mengurniakan keris gempatar alam serta perahu lancang mayang untuk keperluannya dalam perjalanan ke Saribas. Tatkala itu, Temenggung Kadir berahi hendak beristeri kepada seorang perempuan biasa bernama Dayang Hajar. Ia pun lalu mempertemukan Dayang Hajar dengan kedua-dua ibu bapanya. Bang, sudah lama kita hidup tanpa anak. Setiap malam, mereka tidak putus untuk berkhalwat kepada Tuhan supaya dikurniakan anak bagi menyerikan lagi kehidupan mereka. Seusai berdoa, maka beradulah mereka dalam keheningan malam. Pada malam itu jugalah Temenggung bermimpi seakan-akan ada suara memanggilnya. "Oh, kita. Dah lama kita mau anak. Jadi kita dengar apa yang dipadah kami. Pergi kita ke muara sungai Saribas, potong kita buluh betong. Dalamnya ada sebiji telur. Mbak kita pulang, jaga baik-baik." Lantas Temenggung terjaga dari tidurnya. Keesokan harinya, Temenggung menceritakan perihal mimpinya kepada isterinya, dan isterinya berpendapat bahawa Temenggung Kadir harus menuruti mimpinya itu. Dia pun berangkat ke Sungai Saribas dengan menggunakan perahu kolek lancang mayang. Alangkah terkejutnya Temenggung Kadir apabila segala yang diperkatakan dalam mimpinya itu benar-benar terjadi. Sebaik sahaja dia memotong buluh tersebut, memang ada sebiji telur di dalamnya. Ternyata kata-kata suara dalam mimpiku itu benar sekali. Sebaiknya aku segera pulang ke rumah dan menjaga telur ini dengan baik. Pada malam itu, Temenggung meletakkan telur tersebut di sebelah penjuru tempat beradunya. Sedang ia lena beradu, tiba-tiba terdengar bunyi tangisan bayi itu dan telah membangunkan isterinya berkenaan bunyi tersebut. Alangkah terkejutnya mereka tatkala melihat telur tersebut menetas seorang bayi perempuan yang sempurna parasnya. Maka bayi tersebut dinamakan Dayang Esah. 2 dekad pun berlalu. Membesarlah Dayang Esah dengan cantik rupa parasnya dan memiliki sehelai rambut yang mempunyai 7 warna. Kecantikan yang ada pada Dayang Esah telah menyebabkan ramai teruna terpikat dengannya. Dan ada juga yang sanggup bertarung nyawa untuk mendapatkan cinta Dayang Esah. Perkara tersebut telah membimbangkan Temenggung Kadir dan merasakan hanya satu jalan sahaja untuk mengelakkan kejadian tersebut daripada terjadi, iaitu dengan mengahwini anaknya itu.
namun masih belum menjumpai calon yang sesuai. Terlintas di fikiran Temenggung Kadir untuk menyatukan anaknya dengan Abang Bunut. Abang Bunut merupakan pengawal Balarung. Ketika sedang beristirahat, Temenggung Kadir terlelap sehingga bermimpi. Wahai Temenggung, kau mesti nikahkan anak kau dengan lelaki yang mampu berinya 10 kati emas pakai hantaran. Dan aku mau kau tahu juga yang anak kau dan Esah ada sikit kelemahan. Yakni nya ada sikit rambut yang ada 7 warna. Rambut ia boleh membinasakan dirinya. Tersedar sahaja daripada mimpi tersebut, lantas menceritakan perihal mimpi itu kepada isterinya. Malang sekali. Ketika menceritakan perihal rambut tersebut, Dayang Isah tidak sengaja terdengar perbicaraan orang tuanya itu ketika menghampiri bilik orang tuanya. Alangkah terkejutnya Dayang Isah ketika itu. Temenggung Kadir pun bertemu dengan Abang Bunut untuk menceritakan perihal mimpi berkenaan. Abang Bunut, mun kau mau nikah dengan Dayang Esah, lekas kau sediakan 10 kati emas. Dengan perasaan serba salah, Abang Bunut meminta izin kepada Temenggung untuk merantau mencari 10 kati emas. Seperginya Abang Bunut merantau, singgahlah seorang pemuda dari Palembang bernama Nakhodarhar di muara Sungai Saribas. Sedang Nakhodarhar beristirahat, ia terdengar perbualan orang kampung yang menceritakan perihal Dayang Isah. Lantas itu, ia menintahkan orang-orangnya untuk pergi meminang Dayang Isah secepatnya. Pertemuan Nakhodarhar dan Temenggung Kadir sebenarnya mendapat kata putus apabila Nakhodarhar mampu memenuhi syaratnya. Maka berlangsunglah perkahwinan antara Nakhodarhar dan Dayang Isah. Namun, sepanjang perkahwinan mereka, Dayang Isah sama sekali tidak gembira kerana hatinya masih terpaut dengan Abang Bunut. Hampir setengah dekad pun berlalu. Abang Bunut kembali ke Tandang Sari. Ia sangat berduka cita kerana mendapat tahu Dayang Isah telah pun berkahwin. Namun, Abang Bunut tetap pasrah dan mereka meneruskan perhubungan sebagai sahabat. Pada satu hari, Nakhodarhar mahu berdagang ke Brunei dan meminta izin isterinya untuk berangkat. Setibanya menghampiri Pulau Burung, Nakhodarhar menyedari bahawa dia terlupa untuk membawa keris saktinya dan mengambil keputusan untuk kembali ke Balarung untuk mengambil keris tersebut. Setibanya di Balarung, Nakhodarhar telah ternampak isterinya sedang bergurau senda dengan Abang Bunut, sehinggalah menimbulkan rasa cemburu di hatinya. Dek kerana amarah yang terlalu tinggi, tanpa berfikiran panjang, maka Nakhodarhar pun membaca jampi tidur, sehinggalah semua orang yang ada di dalam Balarung itu tertidur. Dan ketika itu, ia mengambil kerisnya dan menikam Abang Bunut yang sedang tidur. Apabila semua orang tersedar daripada tidur, Dayang Isah terkejut tatkala melihat Abang Bunut berlumuran dengan darah. Dan Dayang Isah pun menyerit meminta tolong, lalu ternampak susuk tubuh suaminya yang sedang melarikan diri dari Balarung. Dayang Isah berasa sangat sedih melihat Abang Bunut kaku tidak bernyawa lagi. Dek kerana kesedihan itu, dia nekat untuk membunuh diri. Tanpa berfikiran panjang, Dayang Isah teringat akan perbualan orang tuanya berkenaan sehelai rambutnya yang mempunyai 7 warna, lalu menjerut lehernya dengan rambut tersebut. Kematian Dayang Isah tersebut disaksikan oleh Temenggung Kadir dan ia tahu
berpunca daripada menantunya, kerana keris milik Nakotahar masih tertusuk di dada Abang Bunut. Temenggung Kadir menjejaki Nakotahar di Pulau Burung dengan membawa keris gempeta alam. Dan setibanya di situ, maka berlakulah pergelutan antara Nakotahar dan Temenggung Kadir, sehingga berakhir dengan kematian Nakotahar. Temenggung Kadir pun kembali ke Dalangsari untuk mengebumikan anaknya, Dayang Isah.